Terima kasih pengerusi majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam berkenalan daripada saya. Saya Nur Alihani binti Muhammad Saiful Rizwan ingin menceritakan kisah seorang nelayan yang jujur menjadi tajuk cerita saya pada pagi yang indah ini. Kejujuran ini penting dalam hidup kita ni kan? Begini ceritanya. Tersebutlah pada zaman dahulu ada seorang nelayan yang miskin pergi menjala di tengah lautan. Gelombang besar tidak menakutkannya kerana dia sedar betapa pentingnya dia mencari rezeki yang halal buat keluarganya dengan titik peluhnya sendiri. Setelah beberapa lama dia melebarkan jala, dia tidak mendapat apa-apa tangkapan pun. Dia berhenti seketika sambil mengisap peluh di dahi. Dengan penuh harapan dan kesungguhannya, dia melebarkan jalannya sekali lagi. Sewaktu nelayan itu menarik jalannya, alangkah terkejutnya dia apabila melihat seekor ikan yang sangat luar biasa. Sisi ikan itu berkilau-kilauan seperti emas. Matanya pula kelihatan seperti intan yang bergelapan. Nelayan itu amat bersyukur dengan rezeki yang tidak diduganya itu. Dia belum pernah melihat ikan yang secantik dan seganjil itu. Setelah puas berfikir, dia mengambil keputusan untuk membawa ikan itu kepada raja di negerinya. Raja di negerinya itu terkenal sebagai seorang raja yang adil lagi pemurah. Akan tetapi, permaisuri baginda pula terkenal dengan sikap kedekut dan tamak. Namun, nelayan itu bertekad untuk mempersembahkan ikan yang dia dapat itu kepada raja. Sebaik saja raja melihat ikan itu, baginda berasa sangat kagum akan keajaiban ikan tersebut. Lantas baginda bertanya, di manakah nelayan itu mendapat ikan ajaib itu? Patih dapat menangkap ikan ini dengan menjalanya di sebuah teluk di lautan negeri itu. Sembah nelayan, bukankah pada masa itu laut bergelombang besar yang amat bahaya? Tanya raja dengan curiga. Patih berdoa bersungguh-sungguh semasa menjala ikan. Sembah nelayan dengan penuh takzim. Raja berasa kagum akan keberanian nelayan itu, lalu menghadiahinya 1000 dinar wang emas. Nelayan itu amat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Dia tidak pernah memegang wang sebanyak itu. Permaisuri memandang nelayan itu dengan perasaan jengkel. Setelah nelayan itu pulang, permaisuri menyatakan perasaan tidak puas hatinya kepada raja. Baginya, wang yang diberikan kepada nelayan itu sangat besar jumlahnya. Permaisuri memujuk raja agar dipanggil semula nelayan itu. Jika nelayan itu berjaya menjawab soalan diberikan, wang itu kekal menjadi miliknya. Tetapi, jika jawapan nelayan itu salah, wang itu hendaklah dikembalikan. Baiklah, tapi apakah soalannya? Kata raja. Permaisuri pun menyuruh raja bertanyakan kepada nelayan, sama ada ikan ajaib itu jantan atau betina. Jika dia menjawab jantan, kanda katakan betina. Jika jawab betina, kanda katakan jantan. Kata permaisuri sambil tersenyum. Permaisuri hendak mengenakan nelayan itu rupanya. Keesokan harinya, nelayan itu pun dipanggil menghadap raja. Permaisuri tidak sabar-sabar untuk mendapatkan wangnya semula. Raja pun bertanyakan soalan
sama ada ikan yang dibawanya semalam jantan atau betina. Setelah berfikir sekejap, dia pun bersuara. Ampun tuanku, sebenarnya ikan itu bukan ikan jantan atau ikan betina. Ikan itu, jawabnya sambil tersenyum simpul. Raja yang mendengar jawapan nelayan itu ketawa terbahak-bahak. Baginda amat kelih hati mendengar jawapan nelayan itu. Baginda lalu menghadiahinya, iaitu 1000 dinar wang emas lagi. Melihat tindakan baginda, Permaisuri menarik muka masam kerana rancangannya tidak menjadi. Semasa nelayan itu memasukkan wang ke dalam ucang, sekeping wang emas jatuh ke lantai. Nelayan itu segera memungutnya. Lihat tu kanda, kedekut sungguh nelayan itu. Sekeping pun dipungutnya. Hasut Permaisuri. Raja pun marahi nelayan dan menuduhnya kedekut dan tamak. Kamu sudah ada hampir 2000 wang emas, tapi sekeping yang jatuh pun kamu pungut. Dengan rasa rendah diri, nelayan itu menjelaskan bahawa dia mengambil wang itu bukanlah disebabkan dia tamak atau kedekut. Dia tidak rela wang emas yang ditimpa dengan gambar raja jatuh ke lantai dan dipijak-pijak orang. Mendengar jawapan itu, raja berasa amat terharu. Baginda berasa bangga mempunyai rakyat yang setia dan taat kepada raja. Permaisuri menjadi semakin murka. Selepas itu, nelayan pun pulang ke rumah dengan perasaan yang gembira. Dengan wang pemberian raja itu, dia membaiki sampan dan jalannya. Selebihnya, disimpan untuk kegunaan pada masa depan. Begitulah ceritanya. Contohilah sikap nelayan itu yang sentiasa bersyukur dan jujur dalam perbuatannya. Yakinlah bahawa kita akan diberikan rezeki dan kesenangan jika rajin berusaha. Sekian, terima kasih.